Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izwan Azir Saleh. Terima kasih kerana memilih dengar pada malam ini dengan satu lagi episod yang membuka tabir kehidupan ini untuk kita jadikan pengajaran dan mengambil iktibar. Seperti biasa, saya tidak bersendirian. Panel tetap saya yang akan turut mengupas dan mendalami setiap permasalahan kami bawakan ialah Ustazah Muzzayanah Abdullah. Ingatkah kita ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, baginda merasa sunyi, maka diciptakanlah Hawa, seorang wanita dari rusuk baginda sendiri. Sunnatullah itu jelas menunjukkan bahawa kesinambungan manusia akan berlangsung antara percampuran lelaki dengan wanita. Tetapi sejak zaman Lut alaihissalam terjadi kepincangan manusia bila lelaki memilih lelaki dan wanita lebih mahu berpacaran sesama jenis. Mungkin 3, 4 atau 5,000 tahun telah berlalu sejak zaman Nabi Lut. Budaya seks songsang ini sayangnya masih berlaku. Malam ini dengar menyorot kisah gelora nafsu songsang. Terjerat dalam lembah nafsu seks luar tabi'i mendambakan keseronokan hubungan songsang sesama jenis. Responden minggu ini berkongsi kisah gelap hidupnya. Waktu kecil dahulu, saya dirogol oleh seorang individu. Dikenali dengan permulaan benda ni lah. Permulaan memang saya suka menengok saja, tak ada melakukan apa-apa. Waktu sekolah tu saya suka tengok, waktu bersenam tu orang tukar seluar tu memang saya suka tengok lah. Kita akan lakukan suka sama suka. Lebih kurang dalam 6-7 tahun. Lepas tu saya rasa macam benda ni sangat tak berbaloi lah, macam tak selesa lah bagi saya, kehidupan saya kan. Saya mewah dengan diorang membelanja saya, membeli pakaian saya kan. Bila saya dah berkawan dengan orang jenis macam tu, pandangan masyarakat dan pandangan orang kampung sangat membuatkan saya rasa macam betul-betul terhina lah. Saya dapat jenis seorang macam anak ikan lah. Saya tak memilih yang orang kata yang berumur. Kita akan lakukan suka sama suka. Saya bottom lah. Bohonglah kita kata tak seronok apabila dah sampai syahwat kan. Dia sampai syahwat tu rasa berakhir tu kita ada rasa keseronokan lah. Saya apabila orang kata game lah. Bila dah game tu habis macam tu je. Tak adalah kita kata nak bercinta, feeling ke apa lebih-lebih, tak ada. Kata touch and go. Selami kisah selanjutnya dalam dengar gelora nafsu songsang. Dan memang apa yang kami bawakan pada malam ini sedikit sensasi, sedikit sensitif, tetapi masalah, kata orang putih, cannot be swept under the carpet. Kita mesti memperbincangkan, kita mesti memperkatakan untuk kita mengambil ibrah dan mencari jalan bagaimana masalah ini boleh kita selesaikan. Ustazah, apabila mendapat tugasan pada minggu inilah, penerimaan dan juga perasaan Ustazah macam mana? Berdebar, sangat takut. Okey, tetapi Izwan, tugas kita terus ialah satu amanah, kita teruskan juga sebab kita tahu niat kita kerana Allah untuk membetulkan mana-mana yang sepatutnya kita betulkan dan kita nak mendidik masyarakat. Betul. Mungkin kita menyalahkan orang di luar tapi kita tak tahu mungkin perkara itu berlaku dalam rumah kita sendiri. Wa na'udzubillah min zalik. Dan kita bukan untuk mencari aib, bukan juga mendedahkan aib, tetapi semua yang kita lakukan ini setelah mendapat persetujuan responden sendiri yang mahu berkongsi kisah ini demi untuk membawakan pengajaran kepada kita semua. Dan responden yang saya temui di satu lokasi terpencil di Klang, Selangor baru-baru ini berada di studio pada malam ini. Ada elok juga kalau saya kembali memperkenalkan responden yang akan membawakan kepada kita kisah-kisah yang memang akan menjadi satu kejutan, Ustazah. Betul. Ya? Dan apa kata saya perkenalkan dahulu responden. Beliau kita bawakan dengan nama Amran, bukan nama sebenar. Berusia 50 tahun,
Pekerjaannya adalah jurusolek sambilan. Status beliau sudah berkahwin. Beliau memiliki 2 orang anak dan 5 orang cucu. Bekas pengamal hubungan sesama jenis atau gay, dan beliau pada mulanya jatuh ke dalam dunia ini, dunia homoseksual ini kerana diliwat pada umur 11 tahun. Anak dan isteri beliau tidak mengetahui bahawa beliau adalah bekas gay, dan kini beliau menerima rawatan kaunseling yang dianjurkan masih lagi dalam peringkat rawatan yang diterima. Baik, dan saya nyatakan tadi Saudara Amran, bukan nama sebenar, ada bersama dengan kami di studio pada malam ini. Assalamualaikum Amran. Terima kasih kerana bersama dengan dengar pada malam ini. Kami membacakan latar belakang tadi. Awalnya kisah anda mula terjebak dengan seks songsang ini apabila anda diliwat pada usia 11 tahun. Apa yang boleh anda ingat peristiwa itu, dan bagaimana kemudiannya ia menukar diri anda untuk menjadi seorang yang lebih terpesona sesama jenis? Okey, baik. Assalamualaikum ya. Ini adalah kisah lama, kisah silam saya, membuatkan saya terjerat dalam dunia hitam. Lepas tu dengan ini saya sukar untuk nak mengupaskan kisah-kisah lama. Lebih baik kita bercerita tentang penghijrahan saya. Alhamdulillah setakat ini saya dah melupai semua apa yang berlaku pada diri saya dan yang telah saya lakukan dan terjadi pada diri saya lah. Baik. Kali terakhir anda melakukannya sebelum datangnya hidayah untuk anda berhijrah ini bila, Amran? Seingat saya, alhamdulillah selepas 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. 10 tahun lepas lah. Bagaimana proses pemulihannya sekarang? Pemulihan dia apabila saya dapat satu hidayah, kemudian saya dapat satu sahabat yang begitu baik untuk membawa saya ke jalan kehijrahan. Dan walaupun kat situ banyak jenis macam saya, tapi alhamdulillah kita dapat didikan yang sempurna daripada ustaz, daripada pengajar tenaga-tenaga remaja, dan membuatkan saya satu keinsafan bagi diri saya. Dan saya terfikir balik dengan keadaan saya, dengan tingkah laku saya sangat memburukkan. Itu menyebabkan saya berhijrah sehingga hari ini, insya-Allah. Kami bukan mahu anda mengenang kembali yang buruk, tetapi sebagai satu pengajaran kepada kita semua, tiada siapa minta diliwat. Anda terpaksa melalui detik hitam itu. Baik. Dan dalam sepatutnya seseorang yang diliwat itu, mungkin mudah untuk saya memperkatakannya ya, tapi orang yang mengalaminya, tapi bukankah sepatutnya menjadi benci kepada lelaki kerana merosakkan hidup awak? Sebaliknya awak tertarik pula kepada golongan lelaki. Mungkin benda ni kan, permulaan kita masa kecil kita tak tahu dunia lain. Yang kita tahu dunia hiburan kita, permainan kita. Apabila kita diperkenalkan dengan benda ini kan, jadi kita rasa keseronokan dah ada pada diri kita dengan keadaan inilah. Itu sebab macam tadi saya cakap, saya macam lebih tertarik daripada perkara-perkara seperti ini. Ketika itu adakah anda memiliki nafsu kepada wanita? Nak kata tak ada tu, tak ada masa zaman dulu tu, tak ada langsung lah. Tak ada, kita pun tak ada macam zaman sekarang nak cari awet ke nak cari apa, tak ada. Tak ada. Tak ada. Ustazah mungkin ada nak katakan? Ketika perubahan itu hijrah, sudah beristeri? Ya, sudah beristeri. Oh, Masya Allah. Kemudian cara penghijrahan tu sebab tadi Amran bagi tahu asbab sahabat yang baik membimbing. Okey, jadi sampai sekarang isteri memang tak tahu. Ya, dan adakah sampai sekarang masih menghantui lagi? Bohong saya cakap kalau benda yang perkara itu tidak menghantui kita, tapi alhamdulillah di atas penghijrahan saya kita ingatkan satu saja. Allah tu ada bersama kita. Insya-Allah. Nak kata semualah manusia tak pernah kata nak buat dosa. Semua manusia berdosa, semua Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya saja yang tidak membuat dosa. Betul. Dengan cara kita sendiri bertekad, ya, cara kita sendiri bertekad untuk perubahan pada diri kita. Betul. Sampai bila umur kita semakin meningkat, kita jangan hidup sepanjang hayat
Maksudnya tinggalkan. minta maaf, maksudnya sepanjang bersama dengan isteri itu masih lagi melakukan perkara yang Masa sama. masa saya berkahwin tu masih saya melakukan. Masih lagi. Masih Okey. melakukan. Lepas tu kemudian kita dah dapat anugerah Allah, cahaya mata apa semua. Dan saya terfikirlah benda macam ni. Sampai bila kita nak macam ni. Betul. Sedangkan Allah dah bagi kita yang keistimewaan untuk kita betul-betul. Betul. Kenapa kita cari lain? Masya-Allah. Betul. Maafkan saya atas soalan ini, tetapi sejujurnya kalau Amran melihat saya sendiri pada hari ini, apakah ada rasa gelora nafsu ataupun perasaan terhadap seorang lelaki yang Encik Amran lihat? Okey, baik. Jujur saya cakapkan, alhamdulillah mungkin dah diketuk pintu hati saya dan dia ditutup pintu hati saya untuk melihat kekacakan seorang lelaki. Kita lebih memandang kepada anak-anak dan isteri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sekejap lagi Ustazah, kita banyak lagi nak dengarkan kisah ini dan kita juga akan ada tetamu-tetamu di studio untuk kita mencari ibrah ya, apa yang boleh kita pelajari daripada topik kita pada malam ini. Dan dengar seperti biasa nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali sekejap saja lagi. Okey tim, minggu ni kita ada satu lagi kes yang serius, iaitu gay. Perhubungan lelaki sesama lelaki, hubungan songsang yang nampaknya semakin membarah di negara kita ini. Pula tu ia didukung oleh kemunculan macam-macam aplikasi, ada capaian internet, ada kelab gay yang memungkinkan mereka untuk bertemu secara rahsia tanpa mendapat gangguan daripada pihak berkuasa ataupun individu kumpulan yang anti gerakan seks songsang ini. Tapi dah kenapa kena minat sama jenis? Sebab dah terang-terang Allah jadikan manusia ni hidup berpasangan, lelaki perempuan. Tapi ada juga lagi golongan yang nak lawan hukum Allah. Sebenarnya apa yang diorang fikir? Mungkin diorang ni ada kecelaruan identiti ataupun sesuatu jadi masa kisah silam diorang. Sebab nak kata lagi satu, mungkin kalau kecelaruan identiti, apa yang diorang celaru dengan identiti diorang? Nak kata kisah silam, apa yang jadi masa kisah silam diorang? Mungkin sesuatu terjadi dekat rumah ataupun ada yang terjadi masa di sekolah. Sebenarnya golongan maknyah dengan gay ni dah lama dah ada dekat Malaysia. Tapi kenapa baru sekarang kita nak bantras dia? Padahal patutnya daripada dulu kita cantas je dia orang ni semua. Ni dah berleluasa baru kita nak kelam kabut. Itu satu hal. Jangkitan HIV ni boleh terjadi melalui hubungan songsang ni. Dah tak sayang diri ke macam mana? Saya pun fikir yang mereka ni fikir pasal seronok je. Lepas tu mereka langsung tak fikir pasal sakit yang akan datang lah. Mereka mungkin ada masalah gangguan mental lah pada waktu kecil. Siapa tahu kan. Apapun kita tak nak jadi judge menghukum mereka tanpa kita tahu pokok pangkal dan masalah yang berakar umbi dalam kehidupan mereka ni. Kita nak bantu, kita perlu berikan bantuan. Mereka mungkin jadi begini kerana mereka tidak mendapat bantuan. Jadi kita perlu dengar dan kita perlu hulurkan bantuan kita kepada mereka. Mungkin kita nak tahu apakah mereka ini teraniaya. Jadi kita kena dengar suara hati mereka. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengar live di TV Al-Hijrah. Dan gelora nafsu songsang adalah tema yang kami bawakan pada malam ini dengan seorang responden yang telah bergelumang dengan dunia seks songsang ini untuk sekian lama, tetapi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali mencari jalan yang benar sekitar 10 tahun lalu, setelah mungkin puluhan atau lebih lagi pasangan seks beliau
dan responden berada di sini untuk berkongsikan apa yang berlaku sebenarnya, dan kita nak mencari jalan untuk bagaimana bukan menghukum golongan ini tetapi menyantuni mereka dan kembali membawa mereka ke jalan yang benar. Saya perkirakan itu yang terbaik, Ustazah. Yang terbaik. Kita bukan menghukum. Betul. Sebab kita memandang maha luasnya rahmat Allah, kan? Rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Tapi kita pula hamba yang selalu terbalik. Murka, marah dulu lebih daripada segala-gala. Akhirnya keluarga tak terima, mereka tak boleh nak meneruskan kehidupan. So pandang rahmat, insya-Allah penuh dengan kasih sayang. Baik. Dan pada malam ini kami bawakan juga seorang pakar yang biasa dengan dunia cerita-cerita di balik tabir ini. Siapa lagi kalau bukan Haji Hushim Haji Saleh. Beliau adalah pengarah urusan kaunselor berdaftar Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan dengar pada malam ini. Dan dari pengalaman Haji sendirilah yang memang luas betul. Bagaimana seperti yang saya katakan tadi, kita sebenarnya tak boleh menghukum golongan ini. Jangan cepat melatah. Sebaliknya, saya perkirakan kalau kita terlalu melatah dengan mereka, mereka lagi nak tunjuk perangai. Jadi lebih baik kalau kita cuba menyantuni mereka. Amran sendiri menyatakan tadi ada seorang hamba Allah yang mendekati dan memberitahu bahawa ini semua tak betul, dan akhirnya terbuka hatinya untuk berubah. Jadi bagaimana cara yang boleh kita lakukan untuk golongan LGBT ini? Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan LGBT ini, dia ada sejarah lampau. Dan juga mungkin kecelaruan identiti tadi. Dan juga ada kita kata pengalaman-pengalaman lampau. Mungkin kalau dia seorang kita kata gay, kemungkinan dia pernah diliwat masa zaman remaja, masa zaman kita kata kanak-kanak. Ataupun kalau misalnya dia transgender, mungkin pun ada sejarah yang sama. Jadi masa tu keremajaan dan kata terpengaruh dengan itu. Jadi sebenarnya mereka ni kita kata pada masa itu mengikut hawa nafsu. So bila sampai satu ketika mereka ada kita kata kalau boleh dibimbing. Sebab tu kalau kita kata macam sekarang ni banyak kita ada modul-modul, contoh misalnya kita ada dari segi kalau banyak golongan ini ada modul contoh misalnya pertama mungkin fardu ain, belajar fardu kifayah, belajar baca Quran, mengaji, kaunseling. Jadi modul-modul ini membantu. Dan mereka ni kalau kita tak bantu, mereka lagi hanyut. Nampak tu? Mereka lagi hanyut. Sebab di luar sana banyak pengaruh-pengaruh. Dan sekarang pula dah ada gadget. Boleh tengok bila masa dan boleh buat dating bila masa. Dating. Dating bila masa. Pilih saja. Ni malam ni pun, ni malam Sabtu, malam Minggu. Saya dah buat kaunseling tak lama lah, dekat 40 tahun. Kan Jadi saya pun ada klinik persendirian. Dah masak dan lah saya memang ada kes ni cukup beramai, cukup banyak. Tetapi macam kata Amran tadi lah, makna bila mereka ni nak balik ke pakar jalan, kalau misalnya ada orang bimbing, dan kita masyarakat jangan terlalu nak kata orang tu menghukum dan condemn mereka. Jadi mereka makin jauh. Dan macam kata Ustazah tadi, kalau keluarga sendiri pun tak boleh terima. Nampak? Jadi mereka makin jauh. Dan ramai juga yang jumpa saya buat kaunseling biasanya, mereka rasa hidup ni dah tak ada guna lagi. Jadi mereka akan duduk dalam kelompok mereka. Tapi kalau ada macam Amran tadi tu, ada dia masuk dalam kumpulan-kumpulan dia tu, dan di situ ada bimbingan, ada kaunseling. Mereka ni kita kata kadang-kadang dah kita kata macam kata tak ada harapan lagi dah. Tak ada harapan tu. Bila orang semua condemn, orang semua cakap bukan-bukan dan sebagainya. Tapi mereka macam kata Amran tadi dah ada hidayah. Balik ke pakar jalan. Saya nak tanyakan ini kepada Amran dahulu sebelum soalan itu boleh Haji sambut. Amran, ada yang mengatakan bahawa menjadi seorang gay atau homoseksual ini adalah benda yang ada di dalam DNA-nya sendiri. Jadi saya ataupun sesiapa sahaja seorang homoseksual ini tak boleh nak mengubah dirinya kerana dia bukan menjadikan dirinya seorang homoseksual tetapi dilahirkan dengan naluri homoseksual. Apakah ini anda seorang yang berada di dalam dunia itu untuk satu tempoh yang lama bersetuju dengan pandangan itu?
Okey, baik. Pada diri saya sebenarnya saya tak ada apa-apa sebenarnya tau. Saya macam saya ceritakan tadi, saya diperkenalkan dengan benda itulah. Jadi nak katakan jenis macam saya, sebenarnya macam-macam jenis orang ya, macam-macam jenis kelakuan orang, tapi jadi macam saya ni tidak ada satu macam tabiat yang sangat suka sangat dengan benda ni. So bila saya ni jenis yang orang kata sekali-kali. Sekali-kali ya. Jadi benda ni kita kalau cerita pun orang kata macam tak percayalah ni kau tipu, bukan. Dia tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang yang jenis macam ni dia ada kelakuan masing-masing. Dan anda lakukan bukan untuk keuangan kan? Saya bukan untuk kewangan. Hanya untuk suka dan keseronokan sahaja. Tak ada, insya-Allah. Dan apakah anda yang sudah bersama dengan begitu ramai lelaki boleh mengenali, melihat saya, melihat Haji Hushim ni boleh makan ni. Apakah betul seorang yang homoseksual ini mempunyai ciri-ciri yang boleh dikenal pasti oleh seorang homoseksual lain? Seseorang tu kan bila dia suka dengan seseorang tu dia akan aim. Dia aim macam jenis saya jenis orang kata kau okey aku okey. Macam itulah. Jadi bila dah tu tiap-tiap masing-masing jenis orang macam ni dia ada taste dia. Kadang-kadang orang ni suka yang muda, kadang-kadang ada yang suka macam Haji. Oi, bahaya aku. Kan? Jadi benda insya-Allah lah pada di jalan penghijrahan kalau boleh kita cepat-cepat berubah. Okey. Kita ingatkan Allah. Alhamdulillah insya-Allah. Benda ni boleh dibuat. Jadi soalan saya Haji, apakah benar homoseksual ini dari dalam DNA seseorang yang menyatakan yang diperjuangkan di dunia barat bahawa awak tidak boleh mengubah saya kerana saya lahir dengan keinginan ini dan kalau awak nak persoalkan saya, persoallah Tuhan. Kenapa memberi saya perasaan suka kepada sesama jenis saya? Sebab tu dia tak boleh nak ubah, dia kata. Okey, saya tak setuju. Saya tak setuju dengan statement tu sebab pengalaman saya berpuluh-puluh tahun buat benda ni, ramai dah dapat dipulihkan. Memang ada juga yang datang seperti itu. Oh, saya dah dilahirkan macam ni Tuan Haji. Memang DNA saya, lahir saya seorang gay. Ada cakap macam tu. Memang dia punya katakan behind dia punya mind tu dah ada dah benda tu. Dan ada yang kita kata yang mengatakan bahawa saya tak boleh berubah lagi dah. Nampak tu? Jadi yang macam ini kalau buat counselling memang mencabar. Sebab dia dah ada dia punya old paradigm. Dia dah ada pemikiran dia, DNA lah, macam-macam lah. Jadi dia orang macam ni kita nak kena berpuluh-puluh sesi tau. Sesi. Untuk betulkan kembali. Saya ada klien saya sampai sekarang dah 22 tahun. Menjalani counselling. 22 tahun dah. Kes yang sama ke Haji? Orang yang sama tapi dia tak boleh berubah. Kes homoseksual. Gay. Dia seorang gay. Sampai sekarang. Itu. Mana 22 tahun. Tapi dia masih nak mendatangi Izwan? Masih nak datangi kaunseling? Ya. Dia nak datang juga sebab apa? Dia macam kita kata dia split personality. Ada ketika dia mari hidayah tu. Rasa menyesal, menangis. Lepas tu ada ketika pula dapat WhatsApp. Jom malam ni. Sebab dia orang ni ada istilah-istilah contoh macam kata Amran tadi kan. Ada Amran kata tadi macam Amran mungkin dia tak ada soal kewangan. Dia bukan soal duit Amran ni. Dia tengok orang tu dia suka. Memang betul lah Amran cakap. Ada yang suka kepada yang muda-muda dipanggil anak ikan. Ada ikan bawal putih, bawal hitam, cencaru. Macam Izwan ni dipanggil bawal putih. Mahal ni. Betul kan? Ikan selok kuning ada. Dia macam ikan ada. Di bahasa dia tu anak ikan. Lepas tu ada juga dia suka yang tua-tua macam saya ni. Nampak tu. Jadi dia taste berbeza-beza macam kata Amran tadi. Jadi benda ni sebenarnya kita kalau sebagai seorang kaunselor nak ubah tu kita dah kena pergi kepada kata orang tu berbagai-bagai teori nak gunakan. Jadi apa ubatnya Haji? Ubatnya ialah mereka ni biasanya perlu ada seseorang yang membimbing mereka. Waktu macam Amran kan, ada seorang yang tarik Amran dan akhirnya alhamdulillah Amran dah dapat hidayah, nampak tu. Jadi ada seseorang, mana bukan kat sini saya nak beritahu, di luar sana baik ibu bapa ke ataupun siapa
jangan kita kata orang tu membuang mereka. Ada setengah ibu bapa, dah kau jadi game macam ni, ayah tak mengaku anak lagi dah. Gini-gini. Jadi budak ni dia bawa diri. Banyak ke kes yang penolakan keluarga semua? Banyak. Tapi mereka datang untuk kaunseling sendiri ke ataupun orang hantar? Sendiri. Sebab dah mula datang kata orang tu kesedaran dan sebagainya. Biasa manusia ni dia akan satu ketika tu, terutama bila dah umur 50, 50 ke atas 40 kan, dah start. dia dah mula dah. Itu ialah kita kata fitrah manusia. Betul. Dia nak balik-balik kepada jalan. Tapi nak balik dalam keluarga, setengah keluarga terlalu kita kata judgemental, menghukum. Ayah tak boleh lupa engkau dulu gini. Boleh berubah ke engkau? Banyak orang kata tak boleh berubah. Amran ni? Banyak kata tak boleh berubah tau. Sebenarnya boleh. Tapi mereka perlu support system. Betul. Perlu sokongan. Nampak tu? Daripada kata-kata kalau ayah, ibu, adik-beradik terima balik mereka ni, dan insya-Allah dalam masyarakat juga. Dalam masyarakat juga kalau mereka nak balik ke ayah, kita terima. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul. Kena ingat tu. Dan Amran, kalau boleh saya tanyakan kepada anda, apakah anda merasakan diri anda seorang homoseksual atau seorang bisexual? Saya bukan homoseksual atau macam mana nak cakap ya. Sebenarnya saya dunia ni bukan saya faham sangat kan. Macam kita antara suka sama suka itu aja. Bila kita pandang seseorang tu okey kita minat kan. So kita bermanja-manja dengan dia. Itu sajalah. Tapi kerana anda sudah berkahwin, berkemampuan untuk memiliki cahaya mata, dan sudah beranak cucu pula. Jadi anda bagaimana agaknya anda menguruskan emosi itu ketika berdepan dengan keluarga supaya jangan ketahuan? Okey, saya menghabiskan masa bersama dengan keluarga lah. Kalau macam tu, bila dah ada orang kata cucu tu, kita main dengan cucu. Dan bila waktu kerja tu, and then kita selalu call dengan family kita. Kita jangan call macam kata ustaz tadi, nak ikan ke apa ke untuk pertolongan. Kita minta tolong pada keluarga kita sendiri. InsyaAllah, apa-apa akan terjadi, keluarga kita yang akan menolong kita balik. Support system. Support kita lah. Dan Haji, dalam dunia moden sekarang ni yang pelbagai, termasuk nauzubillah, saya tak boleh bayangkan bagaimana Amran ini diliwat pada umur yang begitu masih kanak-kanak lagi. Mungkin ia berlaku di setengah tempat juga sekarang ni. Bagaimana agaknya seseorang yang mungkin terpaksa melalui episod itu menahan dirinya supaya jangan terjerumus ke dunia homoseksualiti? Dia biasa pengalaman saya bila buat kes macam ni, biasa orang budak-budak dan sebagainya yang kena liwat dan sebagainya ni, mereka melalui satu trauma tau. Dan biasa kadang-kadang ayah tak tahu, mak tak tahu. Anak-anak kalau duduk asrama baru form 1 kan kena. Jadi dia akan diam bila dia jumpa saya tu. Bila dah kata orang dah berkerjaya yang bagus dan sebagainya baru jumpa. Kita kenapa dulu tak cakap dengan mak ayah? Susah nak cakap. Seks ni tabu tabu. Dia tabu tau. Jadi benda ni sebab tu kita pada saya lah, yang penting sekarang ialah kita kena banyak buat program pendidikan keibubapan, the parenting skill tau. Bagi pihak mungkin kerajaan buat benda ni banyak-banyak kepada ibu bapa. Biar ibu bapa tahu, dan bila kena tu tadi cepat-cepat kita memulihkan budak tu. Baik, tapi di dalam masyarakat kita yang menghukum, apabila kita kata ibu bapa bukalah pemikiran, jangan menghukum anak, dikatakan pula kepada kita ni nak menormalisasikanlah LGBT ni. Bagaimana agaknya? Dia sebenarnya kita bukan kita kata nak menyokong. Tapi sekarang ni kita memikirkan dari segi kerosakan emosi dan mental anak-anak ni jangka masa panjang. Kalau kita tak bantu dia. Jadi kita mula-mula tu sebab tu dalam kaunseling kita ada 3. Kita panggil kaunseling educate. Educate tu penting. Lepas tu pencegahan. Yang banyak sekarang ni kita pemulihan. Dah teruk baru kita buat. Budak ni dah teruk dah apa. Dia dah ketagih dah apa baru kita nak pulih. Susahlah. Tapi kalau dia masa baru-baru kena dan sebagainya. Sebab hari ni saya nak beritahu semua pada parents anak kita tak selamat. Kalau orang kata anak perempuan tak selamat, Ustazah. Betul. Hari ni lelaki tak selamat. Betul. Kena jaga. Amran pun dirogol. Saya banyak kes macam ni. Yang kena liwat ni memang ramai. Kadang-kadang minta maaf lah. Yang meliwat ni bukan orang lain. Bapa lah saudara. Sepupu. Kan kadang-kadang suka tidur rumah atuk lah. Rumah nenek, rumah apa situ. Kadang-kadang jiran sebelah.
Lepas tu dia sekolah asrama, jangan ceritalah. Kan ya? Banyak kes ni. berlaku. Malam ni saya cakap tu terang lah. Tidur malam pakai seluar katuk je. Pakai seluar katuk. Dia kata bangun-bangun pagi tengok basah. Ingat saya kencing, rupanya pekat. Lain pula. Bila tanya kawan tu, semua kata tak. Saya tidur malam tadi tak sedar. Lama-lama lepas tu dia rasa dah sedap. Seronok. Dan akhirnya akan pergi kepada ketagihan. Baik. Dan selama 40 tahun, ringkas saja Haji, 40 tahun dalam dunia ini, apakah homoseksual ini terbukti boleh dipulihkan? Sebenarnya kalau ada support system tadi, boleh sebenarnya. Ini contoh macam Amran. Dan bukan Amran saja, ramai lagi yang dah kata orang tu balik ke pakai jalan. Boleh sebenarnya, tetapi kena ada support system. Support system maksudnya saya ialah dari segi kita kata dari segi emotional quotient, dari segi minda dan juga psikologi. Yang penting ialah bounding. Macam kata Amran tadi kan, dia nak dikasihi. Betul. Dia nak dikasihi. Orang macam nak dikasihi, dia peluk, dia belai dan sebagainya. Tapi bila tak ada orang lain. Mula dia mencari. Mula mencari. Nampak tu? Jadi ada pula orang yang kita kata dengan penuh kasih sayang, boleh belai, boleh apa. So orang ni lah dia anggap sebagai, banyakkan kata apa, ayah saya pun tak peluk saya. Ni saya nak pesan dengan ayah kat luar sana tu. Kadang-kadang anak kita jangan peluk tu. Bila masuk awal remaja. Tengok bila masuk umur 13, 14, 15, bila anak nak peluk je, dah besar-besar apa peluk-peluk ni. Jom. Kau ni, apa benda nak peluk-peluk ni? Betul tak? Salah tu. Anak perempuan lagi. Dah. Kakak dah besar. Dah. Silap. Dia sebenarnya kita kena peluk anak kita ni daripada zaman awal kanak-kanak, awal remaja sampai dewasa. Betul. Tapi Haji Mak dan sekarang paling ni bagus ada... sekali Ustazah nak peluk bila tau? Lepas solat berjemaah. Betul. Peluk bini dulu, banyak bini lonely. Jadi peluk bini, lepas tu peluk anak kita. Jadi anak kita ni bila lelaki lain nak peluk, dia akan kata, apa ni? Tak payahlah, ayah kau aku tak dah peluk. Ayah aku peluk aku. Nampak tak? Baik. Dia akan kata orang tu ada dia punya kita kata self defense. Betul. Nampak tu? Pertahanan dirinya. Pertahanan diri. Ya. Sekarang tak ada. Bila ada orang nak peluk, dia tak pernah. Banyak jumpa saya Tuan Haji tak pernah dipeluk oleh ayah saya. Jadi bila ada orang nak peluk, Allah, best betul lah. Seronok. Haji kau nak peluk saya pun boleh. Nampak tu? Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kami Haji Hushim Haji Saleh. Beliau adalah pengarah urusan, kaunselor berdaftar Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Haji, terima kasih atas pandangan Haji pada malam ini. Mudah-mudahan akan membuka minda dan perspektif masyarakat kita. Dengar nak berehat seketika, anda jangan ke mana-mana, kita akan bersambung dan sekejap lagi masih ada tetamu yang kami nak bawakan untuk mengupas topik pada malam ini, Gelora Nafsu Songsang. Kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbukti melalui Az-Zumar ayat 53 betapa sifat Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah mengampunkan dosa-dosa seluruh hamba-Nya, sama ada dosa-dosa yang telah terlibat dengan maksiat, banyak perkara-perkara yang kita melampau atas dunia ini, maka jaminan Allah melalui ayat ini penuh dengan kasih sayang supaya kita teruskan memohon keampunan kepada Allah. Di situlah bukti tanda cintanya Allah. Sebelum tarikh kematian kita, maka masih ada peluang untuk bertaubat. Maka kembalilah kepada Allah.
Baik, terima kasih Ustazah atas kupasan ayat surah Az-Zumar itu tadi, dan saya juga teringat satu mungkin kata-kata hikmat, saya tak pasti, atau mungkin hadis. Katanya kalau pun dosa kita ini sebanyak buih di lautan, setinggi langit, tetapi pemaafnya Allah itu lebih luas lagi dari semua itu, Ustazah. Betul. Ya? Baik, anda masih lagi bersama Dengar dan kita bersama dengan responden kami Amran, bukan nama sebenar, seorang yang bergelumang dengan dunia homoseksual selama bertahun-tahun, telah meniduri dan ditiduri oleh begitu ramai lelaki, tetapi akhirnya Allah mengetuk hati beliau 10 tahun lalu untuk mencari jalan keluar dan kembali kepada fitrah. Dan sekejap lagi kita akan terus bersama dengan Amran, tetapi buat masa ini kita nak bergabung dengan Puan Nur Asniah Muhammad Noh. Beliau adalah penolong pengarah kanan kaunselor berdaftar bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM. Puan Nur Asniah, terima kasih kerana bersama dengan Dengar. Dan saya nak tahu bagaimana agaknya keseriusan yang JAKIM lakukan ataupun tahap keseriusan JAKIM dalam menangani isu gay, LGBT yang akhir-akhir ini bagaikan ada satu bentuk populariti tersendiri, baik di media sosial, mereka secara terang-terangan menunjuk siapa diri mereka dan tak perlu berselindung lagi. Bagaimana agaknya cara JAKIM menangani masalah ini, Puan Asniah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara pada malam ini dan rakan-rakan yang berada di studio. Dan bila kita bercakap tentang isu LGBT ini, sebenarnya isu ini memang sentiasa dibicarakan. Dan sebenarnya JAKIM sendiri, kami ada satu penjerian yang sangat jelas berhubung dengan isu ini, bahawa kita sama sekali tidak bersetuju dengan perlakuan sebegini. Namun, kita tidak boleh menafikan bahawa hak golongan ini perlu dibimbing. Mereka juga perlu dinasihati. Sebab apa? Ia bertepatan juga sebenarnya dengan fungsi JAKIM itu sendiri dan selaras dengan prinsip maqasid syariah. Antaranya adalah untuk menjaga keturunan, kan? Menjaga nasab. Bila kita bercerita tentang kita nak jaga nasab ni, kita akan kaitkan dengan bagaimana asas pembentukan sesebuah keluarga itu sendiri yang perlulah sepatutnya mengikut kepada syariat yang telah ditetapkan. Jadi kami di JAKIM mengambil inisiatif untuk memberi fokus menyantuni komuniti ini, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan bimbingan dengan pendekatan yang berhikmah. Dan saya suka juga untuk kita tegaskan sekali lagi bahawa walaupun kita menyantuni, kami di JAKIM sama sekali tidak berkompromi dengan pelakuan yang bercanggah dengan syariat ini. So kenapa JAKIM mengambil inisiatif menyantuni ini? Untuk menjawab kepada persoalan tadi bahawa perkara ini perlu dibendung agar ia tidak dinormalisasikan dan ia menjadi satu perkara yang tidak sensitif. Sekiranya kita tidak bendung dan seolah-olah ia menjadi satu perkara biasa dalam kehidupan manusia, terutama sekali kepada mereka yang memperjuangkan untuk mengiktiraf gender ketiga ini. Tadi saya dengar ada dalam perbincangan tadi, kan, saya suka untuk menyebut bahawa firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. So daripada ini jelas menunjukkan bahawa Islam itu sendiri mengiktiraf jantina lelaki dan perempuan dan kembali kepada asas pembentukan keluarga tadi melalui perkahwinan lelaki dan perempuan, kan? Jadi Puan Asniah, kalau boleh saya tanyakan kepada Puan, baru-baru ini bagaimana seorang rakyat Malaysia di luar negara yang melarikan diri bercerita kepada surat khabar asing yang cukup terkemuka The New York Times bahawa Malaysia tidak memberi keadilan kepada kumpulan yang mencari gender ketiga ini untuk mendapat pengiktirafan. Bagaimana JAKIM berdepan dengan tuduhan-tuduhan di peringkat antarabangsa ini untuk menyatakan bahawa sekalipun tidak berkompromi tetapi sedia untuk menyantuni?
Betul. Kita tidak nafi banyak tomahan-tomahan yang kita terima, sedangkan banyak juga aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang telah kami JAKIM laksanakan. Macam saya katakan tadi, kita menyantuni mereka dengan cara yang berhikmah sesuai dengan ajaran Allah yang telah diberikan kepada kita, bahawa serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan berilah pengajaran yang baik kepada mereka, kan. Dan Rasulullah SAW juga ada menyebut, sesiapa yang melihat kepada kemungkaran maka tegurlah dengan perbuatan. Jika tidak mampu menggunakan lidah, yakni nasihat, kita doakan di dalam hati kita. Dan menyentuh pada isu yang diutarakan tadi, memang kita tidak nafi. JAKIM sebenarnya kita menguasakan dari segi aspek perundangan ini, enakmen kesalahan jenayah syariah lengkap sudah menyatakan kesalahan-kesalahan ini akan dihukum dan sebagainya. Tapi kita kena ingat juga bahawa aspek hukuman ini ianya juga adalah sebagai salah satu aspek untuk berdakwah dengan cara memberi pengajaran kepada mereka. Dan untuk menguatkuasakan lagi undang-undang ini, JAKIM juga baru-baru ini dan menjawab juga kepada persoalan-persoalan, tomohan-tomohan yang telah dilemparkan oleh tak kira sama ada dalam Malaysia ataupun di luar negara. Kita juga telah melaksanakan mesyuarat task force menangani isu LGBT ini, yang terdiri daripadanya adalah agensi-agensi berkepentingan seperti SKMM dan juga Polis Diraja Malaysia untuk membendung isu ini agar kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya dengan kerjasama semua pihak. Sebab untuk membendung masalah ini bukan hanya kita JAKIM semata-mata, kerana kita juga ada kekangan-kekangan kita sendiri dan kita perlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menangani isu-isu ini. Dan kita juga dengan bila adanya isu-isu sebegini, kan, sebenarnya bila kita nak lihat daripada 20 tahun yang lepas, tahun 20-an, tahun 2000 awal 2000, kita jarang dengar, kita jarang lihat. Sebab apa? Masa awal-awal dulu tak ada, tapi tahun 2021 ini benda ini sangat berleluasa. Sebab apa? Kita ada media sosial. Betul. Kan, digembar-gemburkan dengan perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang salah. Sedangkan program-program yang JAKIM sediakan sebenarnya dia lebih kepada menyantuni, memberi hikmat nasihat, memberi bimbingan yang sewajarnya kepada mereka yang memerlukan. Dan sudah tentu kalau kita kata JAKIM ni, aspek utama pendekatan yang kita gunakan sudah tentulah aspek kerohanian ataupun aspek spiritual untuk membantu golongan-golongan ini. Contoh seperti Encik Amran yang kongsikan sebentar tadi, kita ada bantuan-bantuan yang kita boleh berikan secara konsisten kepada mereka yang memerlukan. Baik. Sebenarnya itu adalah soalan ketiga saya, tetapi Puan Nur Asniah bagaikan boleh membaca minda saya dan telah terjawab di situ. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Asniah Muhammad Noor. Beliau adalah penolong pengarah kanan kaunselor berdaftar bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM. InsyaAllah ada kesempatan lain kita bertemu, Puan, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Dan mungkin Ustazah ada nak bertanya kepada responden. Saya tahu ni gelora hati Ustazah juga ni. Saya nak tanya satu, Amran, apa yang Tuan Haji Hushim sebutkan tadi, kita kurang belayan daripada ibu bapa, kan, sebab risau juga sebenarnya Izwan bila pakarnya menyebutkan ayah kena memeluk anak perempuan. Tapi sekarang Ustazah ramai jumpa ibu-ibu susah hati bila melihat ayah mula masih memeluk anak perempuan yang dah besar, kan. Jadi kalau kita boleh tanya pendapat Amran, adakah itu salah satu perkara yang perlu dilakukan? Sebenarnya zaman dulu dengan zaman sekarang dia lain. Betul. Kita kalau zaman dulu kita memeluk anak kita dengan kasih sayang. Kemanjaan. Kemanjaan dengan kasih sayang. Di sebalik zaman sekarang dia ada muslihat. Kan, tapi tak adalah nak kata 100% tu tidaklah. Mungkin macam Ustaz tadi cakap macam gadget-gadget yang banyak sangat benda-benda gambar-gambar yang begitu tidak jijik kita tengok, kan, begitu jijiklah kita tengok. Mungkin daripada situ akan sesuatu keluarga akan takut mempercayai. Apatah lagi mungkin katanya nama je bapa tapi gatal, kan. Tapi tak boleh disalahkan begitu saja. Kita sebenarnya ada satu taklimat yang terbaik adalah
kita bersatu di dalam keluargaan, jangan benda yang kita tidak ingin lakukan, kita macam satu keluarga tu mesti kita ada kita satu, kena pandai tengok kita pandai lah ya. tengok. Kita kena bersatu lah, kita Baik. akan bertanya antara satu sama lain, Baik. antara anak dengan mak dengan bini. Baik. Macam itulah Isri. Sorry. Sekejap lagi ada seorang lagi tetamu kami nak bawakan untuk mengupas dengan kemas topik kita pada malam ini. Anda jangan ke mana-mana, dengar Nak Berehat dan akan kembali sekejap lagi. Senang sekali anda masih lagi bersama dengan Dengar. Saya dan Ustazah Muzayyanah terus cuba untuk mengupas dan mencari satu perspektif baru dalam masyarakat kita supaya kita boleh bentuk dan boleh kita menyantuni golongan LGBT ini, bukan menghukum mereka walaupun kita tidak berkompromi dengan apa yang mereka lakukan. Dan kami ada seorang lagi tetamu, kita nak melihat dari segi aspek kesihatan pada malam ini. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Yazli Yuhana. Beliau adalah pakar penyakit berjangkit UiTM Private Specialist Center. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Ustazah Muzayyanah dan juga responden pada malam ini. Kita nak bercakap tentang soal kesihatan lah ya. Apa agaknya efek? Mungkin dunia barat menyatakan seorang gay atau homoseksual, kalau ia melakukannya secara ataupun dengan seorang pasangan kekal, tidak akan menghadirkan apa-apa komplikasi. Tetapi dari aspek kesihatan, bagaimana agaknya boleh terganggu kesihatan seseorang itu kalau menjadi seorang pengamal tegar dalam homoseksualiti ini, Doktor? So, terima kasih pihak ahli production Dengar kerana menjemput kita untuk cakap pasal isu yang sangat complicated lah. Bila kita cakap pasal sexual orientation, okay, especially istilahnya kita panggil MSM lah, okay, apabila men mengadakan hubungan seksual dengan lelaki lain, okay. So, golongan MSM ni, okay, men yang ada sexual relationship dengan golongan lelaki lain ni, mereka mempunyai sesuatu macam budaya, okay, yang mana pasangan tu agak ramai. Okay, itu yang menyebabkan dari segi kesihatannya risiko yang kita selalu dengar HIV lah. Okay. Tapi kita harus ingat HIV ini terjadi kepada apabila orang tu melakukan hubungan seksual dengan ramai pasangan, okay, sebab HIV macam COVID, dia hanya boleh berada dalam badan manusia. Okay? So, kalau kita expose diri kita dengan ramai orang, COVID contohnya, kita boleh dapat COVID. Begitu juga dengan HIV, kalau kita expose diri kita dengan pasangan seksual yang ramai, okay, so risiko untuk dapat HIV itu sangat tinggi. Itu problem yang kita nampak daripada golongan MSM ni lah, golongan yang lelaki yang mengadakan hubungan seksual dengan lelaki. Okay? So, sebab dia punya nature, dia punya bukan perangai lah, budaya apa yang kita nampak, mereka memang susah untuk ada pasangan yang tetap, okay? Yang menyebabkan risiko HIV itu sangat tinggi. Baik, Doktor, baru-baru ini juga ada isu ya yang tular di media sosial menyatakan bahawa kenapa ada suami yang meminta untuk meliwat isterinya dan itu hukumnya haram ya, dan ditekankan. Jadi sekarang Allah mengharamkan liwat ini bukan sahaja lelaki dengan lelaki, tetapi lelaki dengan perempuan pun haram. Apa agaknya rahsia komplikasi kesihatan yang boleh berlaku kalau liwat ini menjadi amalan kehidupan? So, aspek ini sangat penting. Okay? So, apabila kita melihat dari segi praktis liwat itu, okay? So, bahagian dubur lah, bahagian dubur tu mudah terluka. Okay? Dia tidak mempunyai lapisan kulit yang tebal. Okay? So, apabila berlaku trauma atau hubungan penetration dekat kawasan dubur tu, okay? So, senang berlaku pendarahan. So, segala penyakit yang tersebar melalui darah, contohnya HIV. Banyak lagi penyakit lain yang tersebar melalui darah, hepatitis contohnya. So senang, akan mudah lagi dapat daripada aktiviti yang macam ni. Okay? So sebab bahagian dubur tu memang diciptakan, okay, bukan untuk melakukan hubungan seksual lah. So mudah tercedera dan mudah berdarah. Apabila berlaku pendarahan, okay, penyakit boleh ditransfer daripada satu orang kepada individu yang lain. So,
itu dari segi aspek perubatannya. Baik, dan boleh tak mungkin secara ringkasnya doktor namakan selain daripada HIV atau hepatitis, apakah lagi penyakit-penyakit STD ini yang boleh berlaku melalui aktiviti liwat ini? So STD banyak. STD ni bermaksud sexual transmitted disease lah, okey, ataupun penyakit yang berlaku melalui hubungan seks, okey. Banyak-banyak STD, satu aja yang paling kita risau, HIV. Kerana dia kalau tidak dirawat, dia boleh menyebabkan nyawa kita hilang. Okay? So itu yang paling bahaya. Tapi banyak lagi penyakit STD lain yang wujud. Okay? Sifilis contohnya, okay, adalah salah satu penyakit common STD. Okay? Hepatitis pun, ramai orang dengar hepatitis B, hepatitis C, okay, pun berlaku melalui peredaran darah. Okay? Banyak virus-virus lain yang tidak membahayakan kesihatan, tapi apabila dia masuk melalui darah, kalau ada HIV, so virus-virus ni jadi lagi teruk. Maksudnya HIV akan buat imun badan kita turun. So segala jenis kuman yang sepatutnya tidak membahayakan badan kita, apabila imun badan kita kuat, akan menjadi bahaya. So pokok pangkalnya HIV lah yang menyebabkan sesuatu penyakit itu menjadi lebih teruk. Okay? Doktor, ringkas saja, kerana aktiviti homoseksual ini, saya bercakap dalam sains seksual, ya, ia melibatkan persetubuhan luar tabi'i melalui laluan dubur, kemudian pasti akan ada elemen oral sex yang mana ini juga boleh menyebabkan kuman dari laluan belakang itu tersebar melalui mulut. Komen doktor. So praktis seksual ni perlu, okeylah. So setiap individu kena faham apa itu konsep kebersihan. Okay? So of course kita tak mahu perkara-perkara yang tercemar berlaku. Okay? So senang cerita macam ni. Kalau ada hubungan melalui oral, okay, susah nak dapat penyakit melalui mulut kecuali kalau terdapat ulcer dalam mulut contohnya. Okay? Sebab ada ulcer itu adalah luka. So bila luka ada pengaliran darah. So segala apa yang dimasukkan ke dalam mulut, okay, akan berpotensi masuk ke dalam ulcer dan menyebabkan penyakit. Baik. Tapi kalau tiada ulcer sebagainya, so tidak dari segi aspek perubatannya tidak bukan menjadi sesuatu yang risiko yang tinggi. Yang membimbangkan, ya. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Yazli Yuhana. Beliau adalah pakar penyakit berjangkit UiTM Private Specialist Center. Doktor, terima kasih atas pencerahan. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kita dah berada di penghujung pertemuan kita. Mungkin Ustazah nak menyatakan sedikit perubahan yang Amran tunjukkan. Mungkin mohon istiqamah, doa dipanjatkan, terus tidak ada bayangan lagi kepada kisah lalu. Sedikit Ustazah. Baik, Alhamdulillah atas perubahannya Encik Amran. Kita harap di luar sana begitulah. Jadi tolong cari circle yang betul, maknanya ada sahabat tadi, dan sentiasa berada dalam suasana ilmu, yang mana-mana majlis yang Allah redha, Raudatul Jannah, sebab itulah nanti satu hari yang kita tempat akan berhimpun. Jadi walaupun kita masih lagi mencari haji untuk kaunseling dan sebagainya, orang-orang yang macam ni, macam mana pun kita sendiri kena kuat, sebab Allah sentiasa perhatikan kita. Wallahu a'lam. Dan kepada Amran, tahniah kerana telah berjaya menemui hidayah daripada Allah itu. Pasti anda terdetik dalam hati dan Allah anugerahkan. Artinya Allah sayang kepada anda. Mudah untuk saya katakan, tetapi anda yang melaluinya pasti tahu betapa peritnya untuk keluar daripada dunia ini. Apapun keberadaan anda pada malam ini, mudah-mudahan menjadi satu sebab, ya, kepada ramai lagi di luar sana yang masih tercari-cari cahaya itu untuk kembali memikirkan apa yang akan berlaku sekiranya mereka kekal di dalam dunia itu. Kami doakan mudah-mudahan istiqamah dan akan Allah berkati kehidupan Encik Amran, ya. Dan kita dah sampai ke penghujung pertemuan pada malam ini. Bagi pihak kru penerbitan, saya ucapkan terima kasih di atas perhatian anda. InsyaAllah minggu hadapan kita kembali dengan satu lagi episod dalam kehidupan ini untuk kita cari penyelesaian dan juga pengajaran, pedoman dan panduan dalam hidup kita. Saya Izwan Nazir Saleh menutup dengar pada malam ini. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jaga diri Malaysia. Dengar rintihan hati, dengar luahan rasa ini, dengar padamu ku serahkan, engkau
kau tempatku mengadu. Dengar di sana merintih, dengar di sini menangis, dengar laungan agungmu. Ku bertawakal mengejar impian. Syukur ada di jiwa, sentiasa ada di jiwa. Syukur kalimah aziman, kalimah keramat. Oh, dengar, ku sering terdengar, dengar akan ada sinar.